حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ashima Kamarudin, merupakan Presiden Gerakan Sri Kandi Malaysia, merangkap juga dalam pertubuhan Alif Bata Sri Kandi lah. Kita memang dah lama lah dalam perjuangan berbaiat dan perjuangan untuk memperkasakan, mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan di negara ini, di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abidin bin Zainon, ahli NGO Muslim yang berada di Malaysia ni, dan kita bergerak menentang ISAT ni hari ini dengan kadar yang kita mampu buat. Tentang ISAT, perjalanan ISAT memang kita tentang, rakyat Malaysia memang tentang, kerana dalam ISAT tu untuk orang Melayu, untuk orang Islam, memang kita tidak ada yang satu yang baik di dalam tu. Begitu juga dengan pertubuhan kita NGO yang berbaiat, memang itu ada terkandung dalam tu perjuangan kita dalam ISAT ni. Jadi di sini kita turut serta dalam perhimpunan ISAT ni untuk menentang, untuk menyatakan hasrat kita tidak berminat, kita tidak suka dengan ISAT. Kalau kita tengok di dalam 153 tentang ISAT, kedudukan kita memang tergugat, terutama sekali Islam, kedua Melayu, ketiga raja-raja Melayu. Jadi kalau benda ini berlaku, saya rasa negara kita agak sulitlah dalam masyarakat, dalam orang kata perhubungan kita sesama bangsa. Jadi kita dalam Malaysia ni masyarakat yang majmuk, berbagai bangsa ada di dalam, masing-masing boleh menganut agama masing-masing. Islam tetap dengan Islam, Melayu, dan bangsa-bangsa lain pun dia dengan agama dia. Kita tidak pernah melarang, kita tidak pernah ada orang kata nak demokrasi ke terhadap dia. Jadi peristiwa yang kita tengok masa tadi, kita nampak kebangkitan Melayu, terutama sekali umat Islam, hampir 1.5 juta telah turun untuk menyatakan hasrat mereka. Jadi saya rasa kita agak, masa perhimpunan kita agak berjaya. Tapi kita ingin mengingatkan kepada pucuk pimpinan, sekira ini benda ni ISAT akan berlakulah menandatangani, kita akan bangkit lagi. Itu saja. Semua sudah tahu apabila kerajaan Malaysia sudah bertukar kepada Kerajaan Pakatan Harapan, dan Kerajaan Pakatan Harapan ini acap kali cuba mendesak golongan Melayu dan Islam, yang mana di dalam negara Malaysia ini majoritinya 65% adalah terdiri daripada orang kaum Melayu dan Islam. Bila kerajaan bertukar alih kepada Pakatan Harapan, kita melihatkan seperti Menteri Perpaduan Wati Murty sendiri yang telah mencetuskan perpecahan di antara semua kaum dengan menaikkan sentimen-sentimen dan juga sejarah yang ada mengatakan konon-konon mereka asal usul daripada tanah Melayu. Sedangkan kalau ikut dari segi sejarah awalannya, kita ni memang asal usulnya orang Melayu adalah di tanah air Melayu. Sebab itu bila dicetuskan dengan contoh satu daripada himpunan RU 35 4 tahun yang lepas yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah, dan bila kita melihatkan sendiri pergolakan dalaman itu, yang mana menteri-menteri yang orang kata menteri yang tidak, orang kata tidak menyokong agama Islam ini cuba mengganggu-gugat kedudukan Melayu Islam.
Sebab itu kehadiran menteri-menteri ni yang tak tahu sejarah, yang sendiri mencabar dan mendesak orang-orang Melayu ni menyebabkan pada hari ini 8 hari bulan 12 kami bangkit beramai-ramai. Disebabkan kita tidak mahu dalam perlembagaan perkara 3 fasa 1 yang sudah termaktub dalam perlembagaan kami di negara Malaysia, yang mana hak kami sebagai 153 dan juga kontrak sosial selepas kemerdekaan perjanjian di antara kaum Melayu, Cina dan India. Sebab apabila kita lihat sendiri kontrak sosial yang telah disetujui oleh bangsa Cina dan India, mereka sendiri mengakui sekiranya mereka cuba mencabar kedudukan Melayu Islam, automatik mereka akan keluar daripada negara kita sendiri. Dan pada hari ini kita sendiri menyaksikan di dalam parlimen, di dalam ahli kabinet sendiri, kita orang Melayu pun dah bagi mereka peluang, orang Cina dan India ni, untuk menjadi ketua. Disebabkan hari ini bila dia berani mencabar kedudukan Melayu Islam, takkan kami sebagai anak muda, generasi muda nak membiarkan mereka terus berani untuk bersuara lebih. Sebab itu hari ini saya mengharapkan Perdana Menteri kita mengambil tindakan untuk memecat orang-orang yang memang yang memecahkan belah kaum kita. Sebab itu hari ini kebangkitan kita dah menyaksikan lebih kurang 1.5 juta yang mana di bawah penganjuran ummah bersama dengan parti-parti PAS dan UMNO, yang kita sendiri dah dapat menyaksikan kebangkitan ummah Melayu dan Islam. Dan hari ini apa yang kami cuba cetuskan adalah untuk generasi kami yang akan datang. Sebabnya kita dah tak nak seperti bangsa Rohingya sendiri yang merempat di tanah air sendiri. Dan ini adalah tanah Melayu, jajahan Melayu. Kalau di negara Cina ada negara Cina. Kalau orang India ada tanah India. Dan ini adalah tanah Melayu dan tanah orang Melayu. Sebab itu tiada siapa-siapa yang boleh mempertikaikan hak Melayu. Dan saya yakin kita tidak mahu dia ditangguhkan. Kita nak kalau boleh ISET ini dibuang terus dan tidak akan dimainkan, tidak akan disebut oleh mana-mana menteri yang ada di kabinet. Ini yang kita nak. Sebab apa? Bukan saja 1.5 juta, dan saya yakin sekiranya Perdana Menteri kita tidak bantah, tidak hapuskan terus ISET, saya yakin lebih daripada berjuta-juta kebangkitan akan keluar, insya-Allah. Sebenarnya kalau ikutkan seperti peristiwa di Ahok yang terjadi di Indonesia, dia menjadi ikon kepada kami di negara Malaysia ini. Sebab bila kita lihat bila mereka orang-orang yang bukan beragama Islam ni mensentuh sensitiviti tentang agama Islam, kebangkitan ummah di Indonesia cukup bangkit dengan orang kata semangat yang benar-benar jitu. Sebab itu hari ini kita ambil sedikit ideologi dan kata kebangkitan semangat daripada Indonesia itu diserapkan kepada kami di Malaysia. Dan alhamdulillah bila kita menceritakan sejarah yang mana Ahok mencabar tentang agama Islam dan dia menjadi kebangkitan orang Melayu di sini. Sebab hari ini kita dah lihat dah mereka berani mencabar kedudukan agama Islam. Yang nyatanya Islam ni memang agama yang dalam perlembagaan perkara 3 fasa 1 mengatakan agama Islam adalah agama persekutuan dan mana agama boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dan bila mereka cuba mengganggu-gugat kedudukan agama kami, takkan kami nak berdiam diri. Sebab itu Indonesia satu orang kata yang kita lihat sebagai ikon, sebagai semangat yang kami cetuskan pada hari ini kepada rakyat-rakyat di Malaysia. Alhamdulillah, PDRM pun hari ini, PDRM ni merangkap polis lah di Raja Malaysia, mengucapkan tahniah dan mengatakan yang himpunan pada kali ini adalah himpunan yang paling terbaik dan terhebat. Sebab apa? Kita tak ada provokasi seperti yang dulu-dulu kita tahulah Malaysia pernah bersih 1, 2, 3 yang menghancurkan kenderaan dan sebagainya, tidur di tengah jalan. Tapi hari ini kita berhimpun secara aman dan betul-betul secara disiplin sekali. Yang mana mereka daripada Parti Islam Malaysia mengerahkan lebih daripada 10,000 unit amal. Daripada UMNO sendiri lebih kurang dalam 2,000 tentera pemudanya. Sebab itu bila kita lihat hari ini kepada muslimah-muslimah pun mengikut cara yang kita solat, menjaga aurat, ada perbezaan antara batasan dan sebagainya. Sebab itu saya selaku daripada Presiden Gerakan Serikandi Malaysia amat orang kata bersyukur dengan keadaan yang hari ini tak ada provokasi, tak ada propaganda yang dicetuskan dan tidak menyusahkan pun PDRM, DBKL dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat perjalanan hari ini memang cukup cantik dan terbaik. Jadi orang kata satu Malaysia berhimpun dah lebih daripada 1.5 juta.
Jadi pesanan saya kepada muslimat-muslimat yang ada, sahabat saya selaku daripada Suara Wanita Mujahidah, yang mana kalau yang membabitkan hak anak remaja kita, generasi kita yang akan datang, janganlah kita rasa bersenang lenang dengan apa yang mereka tengah lakukan. Sebab hari ini kalau ikutkan dalam kedudukan kabinet, kita sendiri menyaksikan separuh daripada kedudukan kabinet itu di Malaysia ni ada 222 kursi. Lebih daripada 140 lebih kursi itu diduduki oleh orang yang memang tidak menyokong Islam. Sebab itu untuk mengubah satu akta 2/3. Jadi sebab itu tolong dengar dan tolonglah tahu sedikit kedudukan orang-orang parlimen ni. Kedudukan mereka yang ada di atas sana tu, di kabinet tu, atas kerana undian rakyat. Bukan mereka letak diri mereka. Kami ni sebagai rakyat yang mengundi. Sebab tu muslimah ni, kalau kata muslimah ke wanita dan sebagainya, kami ni mempunyai orang kata, walaupun tangan kami ni menghayun buayan, tapi kami yakinlah kita mampu menggegarkan dunia dengan ayat-ayat. Sebabnya kita ada juga beberapa ikon yang benar-benar bersuara lantang. Tadi pun kita memang bersuara lantang untuk hak wanita dan kita memang nak pertahankan generasi akan datang. Tentang anak muda, memang satu ketika mereka lalai. Tapi saya tengok dengan adanya perhimpunan hari ini, kata-kata kita tengok anak-anak muda dah bangun, dah bangkit untuk menyatakan kesilapan mereka sendiri masa pemilihan masa pilihan raya yang lepas. Besar kemungkinan mereka akan terus bangun. Jadi saya selaku NGO menyarankan pada anak-anak muda yang ada, terutama sekali anak-anak muda yang Melayu beragama Islam, untuk bangkit, untuk menyatakan yang mereka tolak ISAT ni. Itu satu benda yang kita rasa dia kena buat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bapa Al-Hamidi daripada negeri Kedah, bersepadan dengan Thailand. Ya. Jadi sebenarnya ISAT ni tak perlu diwujudkan pun. Di Malaysia ni memang hak kesamarataan itu memang sudah wujud. Kalau kita berbanding dengan negara-negara lain, macam Afrika, memanglah dia punya dasar apartheidnya, memang ada penindasan. Di Thailand memang ada penindasan, terutama sekali orang-orang Islam di selatan Thailand, dan di Myanmar, di Vietnam. Kalau berbanding dengan di Malaysia, kita semua keistimewaan, hak-hak kaum yang bukan Melayu pun juga kita masih menjaga keharmonian, kita bagi keutamaan daripada segi bantuan-bantuan untuk orang-orang tua dan sebagainya. Jadi kita di Malaysia ni sebenarnya tak perlu wujud. Dan banyak tanah-tanah milik hak orang Melayu sendiri dah dipunyai oleh orang-orang yang bukan Melayu, bukan Bumiputera di sini. Jadi menunjukkan kita memberi peluang kepada bukan saja orang-orang Melayu tempatan, bukan saja orang Islam, lain daripada bangsa yang asal daripada sini pun kita dah bagi keutamaan. Sebenarnya tidak perlu wujud pun. Jadi sebab itulah kita saran Dr. Mahathir membuat pilihan yang betul lah, atas dasar desakan daripada pengundi-pengundi dan rakyat-rakyat Malaysia yang menolak ISAT ni. Jadi kita harap kebangkitan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam dengan isu yang sedang ada sekarang ni, kita tanamkan semangat dan bangkit semula untuk PRU ke-15. Itulah ni kita punya pengharapan dan kita punya semangat. Kita kena tanam daripada semasa ke semasa kepada anak-anak muda yang sekarang ni terbabas sebenarnya. Mereka tersalah arah dan terpengaruh dengan idea-idea yang diberi kepada mereka sebelum ni. Jadi sekarang ni kita perlu ada kesedaran. Bangunlah
wahai anak-anak muda Bumi Putra Islam dan sebagainya, supaya kita bangkit dan memperjuangkan hak Bumi Putra dan juga hak Islam dan institusi raja-raja Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suria binti Adnan, anak jati Malaysia yang dilahirkan di Kuala Lumpur dan telah hidup di Malaysia selama 50 tahun, dan saya adalah anak merdeka. Saya memang menentang habis-habisan ISET kerana ISET ni betul-betul akan mengganggu gugat keharmonian kaum-kaum Melayu Islam, terutama generasi-generasi muda yang akan datang. Termasuk juga yang kita ada sekarang ni. Maknanya dia atuk moyang, atuk nenek, cucu, anak, semua tu memang mengganggu sebab dia mencemarkan Islam, menghalalkan benda yang haram. Kan, itu bagi saya memang taklah. Saya memang berfikiran terbuka, memang bukan terlalu fanatik pada apa-apa benda, tapi saya mewakili wanita di Malaysia, Melayu Islam, memang menentang habis-habisan ISET, insya-Allah. Pada yang merasa ISET itu betul, fikir-fikirkanlah, kerana rakyat Malaysia terutama pada hari ini kami memang bersemangat untuk menentang, dan kami akan bangkit lagi jika sekiranya benda ini nak dilakukan lagi, nak diteruskan. Kami bangkit, kami akan bangkit, kami NGO secara terbuka. Saya tak takut, dan yang ada dengan saya pun tidak takut untuk menentang habis-habisan ISET ini. Jadi beringatlah pada yang berperasaan ISET akan diteruskan. Ingat, saya beri peringatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ulasan terakhirnya, kalau nak dikirakan, hari ini rakyat Malaysia dah bangkit seperti mana rakyat di Indonesia bangkit. Dan saya yakin bila kebangkitan ini dia tidak akan berakhir. Sebabnya ramai yang pengundi-pengundi muda pun dah menyesal dengan apa yang mereka undi kepada Pakatan Harapan. Dan saya yakin kita memang nak bertukar kerajaan yang barulah. Sebab kita dah tengok semakin hari perjalanan Pakatan Harapan ni semakin mengarut. Kerana hak-hak kami ni nak orang kata memang nak disingkirkan sedikit demi sedikit. Salah satunya dalam segi orang kata peladang, penoreh, petani dan sebagainya. Mereka semua untuk orang kata kebajikan kami untuk dari segi rakyat ni tidak dijaga. Apa yang dia mainkan adalah isu 1NDB, rasuah dan sebagainya. Sedangkan rakyat di sini perlukan kehidupan, perlukan makanan dan sebagainya. Contohnya banyak macam dahulu, kerajaan dulu ada mengekalkan BERIM, ada bagi bantuan kepada kanak-kanak sekolah. Tapi kali ini memang bantuan tersebut tidak ada. Sedangkan kami adalah kaum majoriti 65% di negara ini, dan kami yang paling banyak membayar cukai. Sebab itu pada peringatan saya kepada bangsa Cina dan India, ingatlah balik asal usul, dan yang kami ini telah banyak berlembut dan berkasih sayang kepada kaum-kaum yang lain ini. Sebab apa? Bila pihak British semasa kemerdekaan itu mengatakan nak dapatkan kemerdekaan kita perlu bersama dengan China dan India. Sebab itu dilahirkan, diwujudkan kontrak sosial. Dan tolong ingat balik peristiwa sejarah yang mana Melayu takkan hilang di dunia. Sebab itu apa yang saya berulaskan hari ini baru sedikit aja rakyat Malaysia yang keluar sebenarnya. Dia belum lagi penuh. Dan saya yakin bila dia tetap lagi mencabar, Tun Mahathir lagi mencabar kedudukan Melayu dan memberikan istimewa kepada orang lain, kami tidak akan sesekali membenarkan. Lagi-lagi dalam suara wanita. Sebab apa? Yelah, kalau kita tengok di Indonesia, wanitanya yang bercakap, berpidato memang cukup dahsyat. Yang mana nak mengekalkan generasi apa yang tinggal. Sebab di Malaysia ni dah banyak bagi muka dah kepada yang orang kata DAP dan sebagainya. Dan hari ni kita lihat sendiri DAP seolah-olah dah cuba nak mengganggu-gugat kedudukan kita. Belum lagi dengan isu penyebaran kitab Bible secara menyeluruh. Sedangkan dalam Akta Undang-Undang Perkara 11 pun sedia mengatakan tidak boleh disebarkan mana-mana agama kecuali agama Islam. Dan itu pun telah mencabar kami. Dan hari ini kebangkitan ummah disebabkan satu persatu isu yang dicetuskan oleh Pakatan Harapan. So, be careful kepada Pakatan Harapan. Rakyat hari ini tidak bodoh, tidak lagi akan salah pilih lagi. InsyaAllah, saya yakin. Untuk yang terakhir, saya cuma memperingati kepada diri saya dan juga umat-umat Melayu yang ada di Malaysia ni, supaya kita tolaklah
ISET ni. Sebab ISET tidak menjaminkan masa depan orang Melayu, terutama sekali umat Islam. Itu ya.